السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Sidang jamaah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, malam ini kita sambung lagi tajuk bincang kita dalam kitab Al-Adhkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Saya memilih bab yang ke-9 dalam kitab ini, yaitulah hal-hal yang berkaitan dengan soal kematian. Bagaimana tanggungjawab kita menguruskan hal-hal yang bersangkutan dengan kematian. Antara yang telah kita bincangkan dahulu ialah bagaimana menunaikan wasiat si mati. Tetapi ini bukan wasiat berupa harta benda. Ini wasiat yang lain, ya, wasiat minta dimakamkan, ditanamkan di mana, di Wuhan, China sana tu. Kita nak hantar dengan kita pun koma tu kan. Nak dihantar jauh, dia lebih daripada 2 marhalah itu. Jadi adakah boleh kita perlu tunaikan wasiat yang demikian? Demikian juga kita dah bincang bagaimana kalau berwasiat untuk dibacakan padanya Al-Quran di kuburannya, ataupun selain kuburan kemudian dia minta baca Quran, hadiahkan pahalanya pada dia yang dah mati. Ini wasiat ni dibuat lepas dia mati. Jadi lepas mati itu adakah kita perlu laksanakan wasiat yang sedemikian? Di sinilah yang kita telah bincangkan dahulu, timbul perbahasan alim ulama. Adakah bacaan Al-Quran, zikir yang kita baca itu boleh memberi manfaat kepada orang yang telah mati? Maka jadilah khilaf di kalangan alim ulama. Setengahnya kata tak sampai, pahala tu tak sampai, maka wasiat tu tak perlu dilaksanakan. Namun sebilangan ulama mengatakan sampai, pahala bacaan Al-Quran, zikir tu sampai, maka bolehlah dilaksanakan wasiat yang demikian. Timbul perbezaan pandangan ini kerana berbeza-beza cara mereka menafsirkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pun kita dah bincangkan dahulu. Maka yang mengatakan sampai itu antara hujah mereka. Dalam satu hadis sahih kata mereka yang sampai pahala zikir kita ni boleh tolong orang mati. Antara hujah mereka, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu di satu tanah kuburan.
Dua penghuni kubur diazab. Lalu Rasulullah minta dibawa datang pelepah tamar yang basah. Lalu Rasulullah pacakkan pelepah tamar itu di atas kuburan. Sabda Rasulullah, selagi dia basah, dia hidup, dia berzikir, meringankan azab orang mati itu. Kata para ulama, kalau batang kurma berzikir boleh tolong orang mati, takkan kita yang hidup berzikir tak boleh tolong? Dia jawab, ya tak, ya juga lah. Jadi bolehlah buat kenduri depan ni. Itu khilaf. Jadi masing-masing punya hujah. Jadi kita raikanlah. Setuju tak apa, tak setuju pun tak apa. Jadi kalau dia tak setuju, tak payah bagi kenduri tahlil tu, biar kita jadi makan tu. Dia tak payah bagilah ya. Itu senang ceritanya. Khilaf alim ulama. Jadi kalau dia wasiat begitu, kita ambil pandangan yang demikian sampai pahala bacaan itu dan memberi manfaat. Sambung malam ini. Para jemaah yang dirahmati Allah, malam ni masih lagi bicara tentang tanggungjawab kita pada orang yang mati. Cuma malam ini Rasul dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Imam An-Nawawi, tajuk malam ini larangan mencaci orang mati. Kita dilarang mencaci orang mati. Cuma nanti timbul persoalan, kalau tak boleh caci, tak boleh hina orang mati, bukankah Quran menghina Fir'aun? Macam mana pula? Ikutlah jawapannya sehingga akhir rancangan nanti. Para jemaah dirahmati Allah, sebelum tu tengok dulu hadis-hadis yang melarangnya itu. Qala musannif, kata Al-Imam An-Nawawi, rawaina fi sahihil Bukhari, kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sebelum itu tuan punya kenderaan VBG 4186, mohon maaf tuan, diminta alihkan kenderaan kerana menghalang laluan. Baik, tajuk malam ni caci orang mati, yang hidup pun janganlah. Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Arti sabda Nabi, jangan kamu mencaci, menghina orang yang telah mati, kerana mereka telah mendapat balasan daripada apa yang telah mereka lakukan. Begitu juga kata Imam Nawawi, kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Daud dan Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang dhaif. Didhaifkan hadis ini oleh Imam Tirmidzi daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim." Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang yang telah mati dan diam, jangan kamu bicarakan keburukan-keburukannya. Para jemaah yang dirahmati Allah, maka di dalam dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terbitlah beberapa hukum hasil perbincangan alim ulama. Apakah hukum mencaci, menghina orang yang telah mati? Maka secara zahir Rasulullah pernah bersabda, la tasubbul amwat, jangan kamu menghina, mencaci maki orang yang telah mati, sesungguhnya mereka telah mendapat balasan apa yang mereka lakukan. Maka berdasarkan hadis-hadis ini, para ulama mengatakan haram hukumnya mencaci, menghina seorang muslim
yang sudah meninggal dunia. Selama mana? Selama mana Muslim tersebut masa hidupnya tidak memperlihatkan kefasikannya, tidak memperlihatkan kemunafikannya. Jadi dalam bab ini ulama tegas mengatakan haram, tetapi yang haram kita caci maki kalaulah dia adalah orang yang Muslim. Berhubung dengan orang kafir ini, tuan-tuan jangan nafikan. Memang dalam Quran kita selalu baca qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan orang kafir ini bagi mereka disediakan azab yang pedih. Tidakkah itu kita menghina orang kafir? Bukan kita yang menghina, Allah Ta'ala sendiri, dan kita sebarluaskan bacaan-bacaan Quran. Maka difahami daripada hadis ini, yang dilarang haram hukumnya mencaci ialah orang Islam Muslim. Itu pun Muslim yang bagaimana? Muslim yang ketika hidupnya tidak memperlihatkan sifat fasik, tidak memperlihatkan sifat munafik. Muslim yang tidak menunjukkan sifat-sifat bid'ah dan seumpamanya. Jadi di sini kita kena ingat, maka selain daripada yang tersebut haram kita menghina mereka. Maka kalau begitu kita faham, menghina seorang Muslim yang masa hidupnya suka memperlihatkan sifat fasik. Apa makna fasik? Fasik ini ialah orang yang suka menunjukkan orang yang tidak bertaubat dari dosa yang besar, orang yang sering melakukan dosa-dosa yang kecil. Itu fasik. Allah sebut dalam Quran surah Sajadah, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Dan adapun orang yang fasik itu, tempat mereka adalah neraka Jahannam itu. Tempat mereka neraka Allah Ta'ala sebut untuk orang fasik. Apa dia fasik? Orang yang suka memperlihatkan dosa-dosanya yang besar yang dia lakukan. Maka itu kita hati-hati, jangan masuk golongan fasik. Besok mati dihina orang tak salah. Masa hidup bangga sangat buat kerja-kerja maksiat. Masuk pula Instagram, FB, tayang, peluk perempuan kiri kanan. Bukan bini dia tak apa. JRO, perempuan-perempuan cantik-cantik, tulis kat bawah tu, engkau ada. Tak hangat kita. Ada berani. Allah, ini bangga buat maksiat. Kadang-kadang botol arak tu bergambar ramai-ramai, depan botol arak cawan, whisky, win semua ada tu. Ini fasik, mengekalkan dosa-dosa yang besar, suka menunjukkan kerja yang jahat itu. Yang ini kata para alim ulama, tak haram kalau orang nak hina walaupun dia dah mati. Bergambar depan spot toto. Tulis lagi siapa nama tu, tangkap gambar masuk dalam Instagram, FB dia tu tak. Sikit lagi nak kena, tapi alhamdulillah second prize. Alhamdulillah tu. Yang komen bawah pun tahniah, syukur, sujud sejadah, sujud syukur. Ya ilaha illallah, bangga. Besok mati, orang tak delete lagi benda tu, pusing mata-rata tu. Ini kerja fasik ni. Jadi walaupun kita belajar ni bukan nak menghina orang mati, berhati-hati jangan kita masuk golongan-golongan begitu. Dan kalau buat benda jahat ni jangan suka nak tayang ke orang. Hari ni viral satu kisah tu, tak mau ceritalah. Sampai ke Mekah bergambar, bangga sangat. Awak tu jantan yang pakai tudung apa hal? Bukan marah, tuan-tuan tak tahu tak apa, tuan-tuan bukan minat sangat benda tu. Balik tuan-tuan tahu, besok tuan-tuan tahulah cerita tu. Mereka sebar, saya baru tahu tadi. Allah, bangga sangat. Awak lelaki, buat cara lelaki, pakai tudung masuk raudah, pakai burdah masuk raudah, la haula wala quwwata illa billah.
Kalau dah buat jahat, dah buat salah pun jangan pamer dalam FB. Jangan. Besok kalau mati orang hina, tak salah orang yang menghina tu. Ini kata Imam An-Nawawi, para ulama mengatakan, maka yang dilarang tu kalau dia Muslim yang mukmin, yang beriman, yang hakiki. Tapi kalau dia Muslim suka tunjuk kerja-kerja fasik, tak mau bertobat daripada kerja-kerja yang fasik, na'udzubillah min zalik. Apatah lagi kalau dia menunjukkan sifat munafik, mengaku Islam tapi bencikan Islam, minta Islam dikaji semula, Quran itu ditafsir semula, mengaku Islam, la ilaha illallah, tak mau terima Muhammad sebagai nabi. Ini dipanggil golongan-golongan bid'ah ni. Bid'ah ni bukan macam yang dipaham orang hari ni. Bid'ah ni perkara yang tidak ada nas, mengambil selain Nabi Muhammad sebagai Rasul Melayu. Mana ada nas dalilnya? Bangga pula ada jadi pengikut Rasul Melayu tu. Ya ilaha illallah, masuk FB pula. Mati ni kalau kita nak hina pun tak salah. Sebab tu tak salah orang menghina Yapin ni dah mati tu. Apalagi ajaran sesat yang banyak hari ni. Termasuklah nanti kita akan bahaskan dalam bab ini, kata Imam An-Nawawi, para ulama membincangkan hal-hal ini, termasuklah orang yang menyebarkan ajaran-ajaran sesat, fahaman ideologi sesat. Siapa yang dah mati kita hina hari ini? Antaranya Mustafa Kamal Atatürk, bapa Turki itu, ya, yang menjadi pelopor kepada fahaman sekular. Jangan baca hadis ni, jangan ustaz, mati dah dia ustaz. Ada aku kisah. Sebab kita berlandaskan Al-Quran. Al-Quran sendiri menghina orang yang tidak mengikut ajaran dan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang pertama sekali, hadirin hadirat. Maka sedangkan orang yang kafir, kata Imam Nawawi, orang yang kafir, oleh kerana Quran juga melaknat orang kafir, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim risyawah. Siapa yang Allah maksudkan? Hati mereka telah tertutup. Siapa dia? Orang kafir. Menunjukkan Allah sendiri mengizinkan kita menghina orang-orang yang kafir itu, walaupun dia telah mati itu. Dan juga dalam hal ini, orang yang memperlihatkan kefasikannya daripada golongan kaum muslimin, ini juga kata para ulama tidak menjadi salah untuk kita menghina, kerana banyak sekali nas yang menyebutkan bolehnya mencaci orang-orang yang jahat. Di antaranya, antara nasnya adalah kisah-kisah yang Allah sendiri ceritakan dalam Al-Quran, dan Allah perintahkan kita membacanya serta menyebarluaskan berita dan ceritanya. Antaranya, tuan-tuan pun baca dalam Quran kisah Nabi Musa dengan Fir'aun dalam surah Taha. Dalam surah-surah yang lain Allah berfirman, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kamu jumpa Fir'aun, dia telah tagha, melampau dia tu. Tak tahulah kalau orang Syah Alam baca pattern lain, idhhab ila tagha. Kenapa tak sebut Fir'aun? Mati dah ustaz. Mati dah. Tak boleh ustaz. Allah suruh kita baca. Allah suruh kita sebarkan kisah yang Fir'aun tu jahat. Itu dalil, kata mereka, orang-orang yang kafir, yang engkar, yang kufur ni, walaupun dah mati, tak berdosa, tak haram kita menghina mereka. Allah sebut lagi dalam surah yang tuan-tuan biasa baca, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Kalau mengaji ilmu tajwid, wa tabb itu dipanggil qalqalah kubra. Qalqalah ni ada 3, kedua, 2, 3 lebih kurang sama je. Ambil qalqalah ni ada 3 macam. Qalqalah yang ketiga ni namanya kubra. Dia nak baca kubra ni macam ni,
Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab. Bau sah. Kalau wa tab. Tengok makna dia pula. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Celaka. Bau betul. Ini celakalah kedua tangan Abu Lahab. Celaka. Itu bukan qalqalah kubra. Si qalqalah kubra tu watab. Celaka Abu Lahab. Allah suruh kita baca macam tu, Syekh. Jangan kita baca tabat tabat yada watab. Abu Lahab mati dah. Mati tak mati. Allah, hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah, ini belajar ni supaya kita faham. Hari ini berhadapan dengan arus orang baca hadis. Lepas tu tak bersih sendiri. Jumpalah hadis jangan maki Syekh, haram Syekh. Quran hadis Nabi larang. Tapi ulama-ulama dulu semak sebelum nak jadi hukum ni semak dulu. Dia kata tu dalam Quran ada. Bukan saya dalam Quran, tuan-tuan. Malah kata Al-Imam An-Nawawi, banyak hadis-hadis sahih. Antaranya hadis Rasulullah pernah menyebutkan tentang Amru bin Luhai yang dah mati. Kisah Abu Righal. Semua dah mati belaka ni. Nabi cerita balik kejahatan-kejahatan orang ni. Kisah bagaimana satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan tentera Badar. Tuan-tuan maklum dalam peristiwa Badar tu Abu Jahal mati. Siapa lagi yang mati? Utbah mati, Syaibah mati, Umayyah mati. Ini semuanya kepala-kepala pengat Quraisy mati. Lalu dihumbankan semua mereka dalam satu telaga dinamakan Telaga Kulaib. Dalam telaga itu dihumban mereka dalam tu. Besok pagi Rasulullah pergi kat telaga tu. Rasulullah berkata, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Kamu dah dapat ke janji Tuhan kamu. Sahabat dengar Nabi cakap itu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, mereka dengar ke ucapan Tuhan? Sabda Nabi, mereka dengar. Mereka dengar. Kemudian Rasulullah bersabda, ini Abu Jahal ni Fir'aun zaman kita. Nabi sebut, ini Fir'aun zaman kita. Tidakkah Rasulullah menghina Abu Jahal? Ini namanya dalil menunjukkan orang-orang sebegini walaupun dah mati, hadirin hadirat, masih hidup dia jahat. Masih hidup dialah orang yang memerangi Islam. Maka lepas matinya tidaklah menjadi salah kalau orang nak menyebut kejahatannya. Terutamanya yang pertama, tadi kita sebutkan yang pertama, dia orang yang waktu hidupnya suka memperlihatkan sifat-sifat fasik. Kedua, orang yang namanya memperlihatkan sifat-sifat munafik. Yang tiga ialah orang yang menyebarkan perkara bid'ah. Bid'ah di sini ialah perkara yang tidak punya nas dan dalil. Umpamanya, mereka mengatakan Tuhan ini duduknya di langit macam kita duduk bersila di atas kerusi. Itu pahaman i'tiqad begitu sesat menurut ahli sunnah wal jamaah. Meletakkan Tuhan bertempat. Sedangkan Tuhan itu zat, Allah Ta'ala zat yang laisa kamislihi syai'. Ini benda-benda begini membawa pahaman-pahaman yang namanya bid'ah. Apalagi yang dikatakan bid'ah di sudut akidah ni, antaranya sebagaimana setengah orang menyalah tafsirkan firman Allah dalam surah As-Sajdah. Kisah Allah menyebutkan tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Allah Taala sebut setelah Allah jadikan langit dalam tempoh 6 masa, thumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah bersemayam di arsy. Kata puak-puak ni, setelah Allah menjadikan bumi dan langit dalam tempoh 6 masa, Allah Ta'ala kepenatan lalu tersandar di tiang arsy. Ini puak bid'ah. Dia boleh kata Tuhan penat buat langit bumi sampai Tuhan tersandar di tiang arsy. Dia kata, ini golongan-golongan begini tuan-tuan. Jenis tafsir begini, ini bid'ah, meletakkan Tuhan ini seperti makhluk yang penat dan letih.
Ini kalau mati pun ajaran ni kita boleh sebar luas supaya jangan terpengaruh ni. Jadi yang ketiga ni, perkara bid'ah ini boleh kita sebarkan walaupun mereka dah mati. Yang keempat, orang yang membawa ajaran-ajaran yang sesat itu. Ajaran sesat. Perkara bid'ah tadi panjanglah. Tuan-tuan kena ingat satu je. Kena bezakan bid'ah dan khilafiyah. Yang punya nas, punya dalil, itu namanya khilafiyah kalau tak bersetuju. Dia punya dalil lain, kita punya dalil lain. Tapi sama-sama mengikut Quran dan hadis. Itu namanya khilafiyah. Tapi kalau tidak punya dalil Quran dan hadis, ini namanya bid'ah. Umpamanya apa lagi? Orang yang mengatakan ada Rasul Melayu, orang yang mengatakan silap turun wahyu, sepatutnya turun pada Muhammad, Jibril salah orang. Ini semua bid'ah belaka ni. Ini kalau mati geng-geng Syiah ni, tak nak hina pun tak ada masalah ni. Baki-baki Syiah ni saya serah kat Ustaz Nazmi untuk dia smackdown tu je. Ini golongan-golongan ini tuan-tuan, mati pun tak apa, kita nak sebut, kita nak hina dia, jangan takut kata. Tak masuk dalam golongan-golongan yang dilarang oleh Rasul tadi tu. Yang keempat siapa dia? Orang bawa apa ajaran sesat ni. Ajaran sesat hari ni banyak. Ajaran batin, nikah batin, nikah berwalikan Tuhan, bersaksi malaikat. Dahsyat ni. Allah Rabbi merebak dah. Banyak hari ni termasuklah dipanggil ajaran-ajaran batiniyah. Semuanya pakai batin, mayang pun pakai batin, mayang niat. Puasa pun pakai niat aja. Makan boleh, yang penting niat kita tu penting. Lepas tu mesti hari entam nasi 2-3 pinggan. La ilaha illallah. Ini semua ajaran sesat ni banyak ni. Ayapin lah, Hasan anak rimau lah, Imam Bujul. Di Selangor saja yang difatwakan lebih daripada 50 ajaran sesat. Bukan 50, lebih 50 ajaran sesat Selangor ni. Hati-hati tu. Ini golongan-golongan ni kalau ketua-ketuanya dah mati, boleh kita sebut supaya jangan orang lain terpengaruh dengan ajaran-ajarannya. Antaranya siapa dia tuan-tuan yang dah mati ni? Antaranya di Gombak tu ada satu kumpulan ajaran namanya ajaran Qadiani yang dipelopori oleh Ghulam Ahmad Qadiani. Masih ada kampung dia di Gombak tu. Masih ada kampung dia. Walaupun pemimpinnya mati dah, ada penerus dia. Ayapin ni pun ada penerus dia. Ayapin tu pengikutnya 17,000. Tuan-tuan pernah tengok rupa Ayapin? Saya buka YouTube tengok muka Ayapin. Saya tengok muka dia. Saya tengok muka saya. Handsome aku dari dia. Soalannya, kenapa ramai ikut dia? Ramai ikut dia saya. 17,000 pengikut dia. Itu kalau kita tak terangkan, itu pun diterangkan pun tetap tak mau patah balik dak. Tetap itulah Nabi Melayu dia. Allah, walaupun dah mati tuan-tuan ya. Taklah ini tak salah ni. Ini kata para ulama tak salah. Baik, yang keempat, yang kelima orang yang membawa ideologi, fahaman yang sesat. Umpamanya siapa? Mao Zedong membawa ajaran komunis. Lenin, Karl Marx yang membawa fahaman komunis. Merebak. Kalau kita tak sebut, habis tu nak ngajar sejarah macam mana dah? Pengasas ajaran komunis ni adalah tak boleh cerita, ini menghina orang mati. Sampai bila nak selesai masalah? Fahaman komunis merebak. Ini kena beritahulah. Siapa lagi yang dah mati? Antaranya orang yang membawa pahaman kapitalis, yang membawa paham sosialis. Sampai hari ini ada pertubuhan sosialis, parti sosialis pun ada, meneruskan perjuangan sosialisme tu. Apa lagi? Sekularisme yang dipelopori oleh Mustafa Kamal Atatürk. Mati dah semua tu. Itu tak salah kita nak cerita supaya orang jangan terpengaruh dengan fahaman-fahaman sesat. Ini kata Al-Imam An-Nawawi. Demikian pula walaupun mereka dari kalangan kaum muslimin yang mengaku muslim, sebahagiannya mengaku muslim, seperti juga ajaran-ajaran liberal yang ada hari ini, plural dan seumpamanya. Baik, akan tetapi kata Imam Nawawi, jika tidak ada kemaslahatan ini, tidak ada maslahah, maknanya tidak ada keperluan
tidak perlu menyebutkan keburukan mereka. Yang tadi kita sebut semuanya ada sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak. Maka yang dilarang oleh syarak ini, la tasubbul amwat, jangan kamu maki orang mati ini yang tidak ada keperluan di sudut syarak, hanya semata-mata berkelahikan tanah mati dah dia. Yang itu tak payahlah kita nak sebut-sebut jahat dia. Itu hal-hal peribadi je dia panggil. Kecuali lah dia ambil tanah rakyat sungguh, itu lain cerita lah. Tapi kalau yang dia ambil itu hanya kelahi adik-beradik, tanah pusaka, benda-benda yang bersabit dengan hal-hal peribadi. Yang ini tak ada kemaslahatan pada pada masyarakat, pada ummah, maka itu jangan disebarkan. Mana dalil yang mereka gunakan? Antaranya dalilnya yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari kata Sayyidina Anas bin Malik, maru bi janazah, orang ramai usung satu jenazah, lalu di hadapan Rasulullah fa athnau alaihi khairan, orang yang hadir menyebut kebaikan si mati. Nabi kata wajib. Kemudian kata Sayyidina Anas, thumma marru bi ukhra, dibawa satu lagi jenazah usung. Kali ini sahabat-sahabat fa athnau alaihi syarran, sahabat menghina orang mati itu sebab yang mati itu munafik. Depan Nabi mereka hina. Sabda Nabi, wajib bagi dia. Sayyidina Umar tanya, apa yang wajib ya Rasul? Sabda Rasulullah, yang baik tadi kamu sebut kebaikan dia, wajib di syurga. Kamu saksi Allah di atas bumi ini, kamu saksi Allah. Yang jahat tadi itu kamu sebut jahat dia, wajib di neraka. Kamu saksi Allah Ta'ala di atas bumi ini. Maknanya, kalaulah Rasulullah melarang menyebut kejahatan, mesti Nabi tegur siang-siang, dan Nabi kata, hei, jangan hina dia mati dah. Tapi Nabi tak menghalang, malah Nabi kata wajib bagi dia. Kamu saksi Allah di atas bumi ini. Disitulah para ulama mengatakan, apabila Rasulullah tidak menghalang sahabat menyebut kejahatan si mati kerana ada maslahah dan perlu, menunjukkan tidak salah bagi kita untuk membongkarkan kejahatan-kejahatan orang yang membawa ajaran-ajaran sesat, pahaman-pahaman sesat dan seumpamanya. Jadi itu hadirin hadirat apa yang boleh kita bincangkan. InsyaAllah nanti baki lagi yang kita nak bincang selepas ini, ialah Nabi kata sebutlah kebaikan si mati dan kamu diam daripada keburukannya. Yang saya nak sebut nanti ialah, kalau tidak ada keperluan jangan kita bongkar aib. Dan insyaAllah kita sambung selepas azan. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita bincangkan satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udhkuru mahasina mautakum wa qufu an masawihim." Rasulullah bersabda, sebutkanlah kebaikan orang yang telah mati dari kalangan kamu, dan kufu, diamkan, tahanlah mulut kamu dari berbicara tentang keburukannya. Jadi kita dah bincang tadi berhubung dengan bagaimana keburukan orang yang memang kita bimbang mereka itu membawa pahaman-pahaman yang sesat kerana ada kemaslahatan. Sekarang ni yang kita nak bincang, kalau tidak ada kemaslahatan, dia bukan pembawa ajaran sesat, dia bukan orang munafik, dia bukan orang yang fasik, dia orang-orang biasa. Maka Rasulullah sebut, kufu an masawihim, kamu tahan mulut kamu daripada menyebarkan keburukan mereka itu. Dalam hal ini saya nak peringatkanlah, zaman kita hari ini bila tak diingatkan balik bab-bab begini. Baru ni saya hadir satu majlis kematian jamaah yang kami sangat rapatlah. Kebetulan Pak Cik ni memang toki kedai sup. Jadi selalulah belanja kita sup tu sebab yang baik dengan dia tu. Tuan-tuan jarang belanja tu yang tak pernah kenal. Yang saya nak ceritanya begini, dia kena heart attack. Jadi bila orang kena serangan jantung ni, saya tak tahulah, kalau ada doktor di sini tolong betulkan kalau saya silap. Ya, cuma menurut sebahagian doktor, orang kalau kena serangan jantung ni biasanya sistem pernafasan dia bermasalah, menyebabkan mukanya jadi biru. Bila muka biru ni lah orang yang kulit cerah nampak jadi hitam. Kalau macam saya ni jadi hitam legam tu. Jadi takdir Allah Ta'ala, saya hadirlah majlis pengkebumian tu. Jadi pergi rumah dia tu dekat Negeri Sembilan sana. Saya pergi. Tadi saya minta tolonglah, kita tak boleh nak buat apa sebab tempat orang. Cuma saya terkilan jemaah kita hari ni, masyarakat kita suka bawa di surau, okey dah. Buka di halayak ramai muka hamba Allah Ta'ala tu. Saya pun tengok terkejut sebab bila dia kena heart attack, bila kulitnya macam kita sawah matang ni, gelap-gelap ni, muka memang jadi legam. Ada orang berkata-kata, ini su'ul khotimah ni, kurang ajar sungguh kurang kata. Itu yang saya maksudkan tuan-tuan ya. Tu. Jangan kita kata begitu. Batu kalau boleh kita terhadap aib orang mati ni wajib ditutup, wajib. Sebab itulah dalam Islam yang nak memandikan jenazah ini, yang nak mengurus jenazah ni mesti orang yang boleh kita percaya. Maka itu disunatkan waris-waris ambil tugas ini. Tapi yang saya sedih ni waris-waris yang buka depan orang ramai ni. Sedangkan kita disuruh tutup aib si mati tu, tutup aib dia. Walaupun kita tak tuduh dia su'ul khatimah, tapi tuan-tuan, manusia akan berkata-kata. Manusia berkata-kata. Allah, hati paling tidak hati pun akan berkata-kata. Ish, kenapa jadi macam ni? Bukankah dia dulu masa hidup dia ni cerah sikit? Ni legam ni. Itu kan dah diajar oleh Rasul. Batu dilarang memandikan jenazah kecuali orang yang kita boleh percaya. Kalau ambil musuh dia pun ulama kata makruh. Ialah musuh dia mandikan jenazah dia. Musuh tu dah lama geram kat dia, dia mandi orang tak ada. Sekeh pala. Buah hati aku tu.
Balas dendam lama aku. Saya kepala kawan ketuk lebam pada kawan. Ya Allah. Ni ingat ya. Ingat lah. Jangan kita buat begitu di halayak ramai. Saya sebab saya terkilan tu dibuka di hadapan orang dah lah, buka lama pula tu. Lepas tu kita nak tengok orang ni ya, jaga. Rasulullah ajar kita wakufu an masawihim, sembunyikan aib-aib dia tu. Tetapi kalau melihat perkara yang baik, sunat kita ceritakan. Batu tukang mandi jenazah disuruh simpan berita-berita yang buruk-buruk itu. Sembunyi, yang wajib disembunyikan, haram disebarkan. Ini kan pula ditayang di hadapan orang ramai. Dan peristiwa ini juga berlaku kepada anak saya lah, sahabat dia. Umur 16 tahun, kena heart attack. Budak tu kulit cerah. Ni anak saya cerita lah, anak saya dia cerita. Jadi dia pergi ziarah kawan dia. Kawan-kawan yang datang tengok, hitam muka dia, su'ul khotimah ni. Budak-budak nak up saya. Apa sabda Nabi? Sabda Nabi, idza hadaratumul marid, kalau kamu hadir tempat orang sakit, kalau kamu hadir tempat orang mati, cakap yang baik-baik, Nabi kata. Kerana malaikat mengaminkan apa kamu sebut itu. Ini sebut benda tak elok ni tuan-tuan Allah, malaikat amin. Ini su'ul khatimah ni, amin kata malaikat. Macam ini kita ambillah iktibar dan pengajaran lah. Sebab masyarakat kita hari ni bila jauh daripada hadis Nabi SAW, itulah yang berlaku. Tu saya tak cerita lagi, mandi jenazah tu semua pakat singkap nak tengok tu. Semua nak tengok orang mandi. Sepatutnya yang nak mandi itu cukuplah 3-4 orang tu. Kalau ada pun waris-waris dia. Ini yang bukan waris pun nak tengok juga. Lepas tu bercerita yang macam-macam. Allah Rabbi, Nabi kata wakufu an masawihim, kamu berdiam, tak ada keperluan kita nak cerita aib dia tu. Kecuali dah dia tu memang bapa ajaran sesat, memang dia tu pembawa pahaman-pahaman yang bid'ah. Yang itu tak apa. Nak hina dia pun tak apa. Tapi orang yang tidak ada perlunya ini, Allah kalau kena pada keluarga kita, waris kita, mak ayah kita, tidakkah kita rasa terkilan macam tu? Ini yang saya terkilan dengan Pak Cik tu sebab dia belanja kami bihun sup selalu. Hantar ke tahfizul Quran kita. Jadi budak-budak tengoklah menangis, budak-budak tahfiz menangis, bawa sekali menangis semua budak-budak tu. Baik sungguh Pak Cik tu, meninggal dia. Tapi sedihlah sebab orang buat begitu di halayak ramai. Bukan sekejap tu, tapi lama. Saya tengok, kenapa tak tutup kita pun nak masuk campur family orang. Anak dia duduk situ kumun, anak dia sendiri yang buka, anak dia sendiri yang Allah, kita tak boleh kata apalah. Cuma saya pesan pada saya dan tuan-tuan jemaah sekalian, jangan buat begitu. Kalau lihat aib orang, tutup serapat-rapatnya. Tutup, wajib. Itulah hak kita terhadap orang yang telah meninggal. Itu hak dia untuk tidak diaibkan. Karena itulah hak si mati, dikafankan dia. Maka itu kain kafan itu ialah kain yang dapat menutup aurat. Itu hak dia. Hak dia. Cari kain-kain yang boleh tutup aurat dia. Karena itu hak dia yang kita yang hidup ni kena tunaikan. Apatah lagi keaiban-keaibannya itu yang tak perlu, keburukan-keburukannya. Jadi kesimpulannya, apa yang boleh kita bincangkan hari ini, apa yang kita dapat ambil pengajaran hadirin hadirat, haram itu kalau tidak ada keperluan. Jadi kalau ada keperluan, pertama kita sebutkan tadi, ada keperluan umpamanya, memang dia orang yang suka memperlihatkan kefasikan, kemunafikan. Yang ini kita ambil ingat, jangan kita terlalu gemar mempamerkan kerja-kerja maksiat. Jangan gemar sangat. Saya hari ni tengok banyak orang suka buat itu. Wa ima, benda-benda yang kadang-kadang dia panggil dosa kecil. Apa dosa kecil umpamanya? Mendedahkan aurat itu. Kalau dah lama-lama jadi dosa besar agak tu. Dedah aurat tu asalnya dosa kecil, tapi kalau dah panjang tak bertudung, tayang pula dalam FB tu. Allah, tak boleh tu. Itu semuanya dipanggil benda-benda fasik itu. Minta kita elakkan, jangan dipamer, jangan dibangga-banggakan dengan benda-benda maksiat, berjoget macam-macam, masuk pula FB, na'udzubillah min zalik. Saya rasa sekadar itulah yang dapat kita bincangkan sebagai rahmati Allah. InsyaAllah pada siri akan datang kita bincangkan pula yang ini di segi larangan menghina. Nanti kita masuk pula apa yang perlu kita buat untuk kita memuji-muji si mati itu pula, supaya dapat kita menjadi saksi kebaikan-kebaikannya
Sebab tu sahabat menyebut kebaikan si mati, Nabi kata wajib bagi dia syurga ni. Kamu saksi Allah di atas bumi ini. InsyaAllah kita bertemu kembali pada masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.